Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas adab bersama Mukadimah Anis. InsyaAllah kelas adab hari ini kita akan ulang kaji adab tahun 3, pelajaran yang kedua. Okey, sepatutnya pelajaran yang kedua, bukan pelajaran keempat. Pelajaran yang kedua iaitu adab melayan tetamu. Okey, apa isi kandungan yang ada bawah adab melayan tetamu ni adalah, kita tengok yang pertama, adab melayan tetamu. Yang kedua, layanan baik kepada tetamu. Yang ketiga, hikmah kedatangan tetamu. Yang keempat, iringi kepulangan tetamu. Yang kelima, faedah melayan tetamu. Dan yang terakhir sekali, kita akan tengok akibat tidak beradab dengan tetamu. Baik, yang pertama, adab melayan tetamu. Kat sini ada 6 adab melayan tetamu. Yang pertama, menjawab salam. Okey, menjawab salam. Biasa tetamu datang, dia bagi salam kan? Kita sebagai tuan rumah, kita kena macam mana nak melayan tetamu tu adalah, pertama sekali kita mesti menjawab salam tetamu tadi. Tetamu datang ke rumah kita bagi salam, kita jawab salam. Okey, yang kedua, kita sambut kedatangan tetamu. Kita raikan tetamu datang ke rumah, kita sambut dia. Okey, yang ketiga, kita jemput tetamu masuk ke dalam rumah. Ini adab dia. Yang pertama tadi jawab salam, yang kedua kita sambut kedatangan tetamu tadi, yang ketiga kita jemput tetamu tadi masuk ke dalam rumah. Itu adab dia. Okey, yang keempat, kita mesti bermanis muka. Kita raikan kedatangan tetamu kita. Itu adab dia. Okey, kita mesti bermanis muka. Yang ketiga, memberi layanan yang baik. Semasa tetamu datang rumah kita, kita mesti beri layanan yang baik. Kita kena layan betul-betul, kita kena layan dengan elok. Okey, dan yang terakhir sekali, bersalaman dengan tetamu. Tetamu datang, kita salam. Tetamu nak pulang, kita kena salam. Okey, itu adab melayan tetamu. Ada 6 adab macam mana cara untuk kita melayan tetamu. Okey, yang seterusnya, layanan baik kepada tetamu. Macam mana cara kita nak layan, kita nak raikan tetamu yang hadir ke rumah kita. Yang pertama, sediakan jamuan termampu. Maksudnya apa? Kita sediakan apa-apa jamuan ataupun apa-apa tak jamuan, sekadar termampu kita, sekadar yang kita mampu. Contoh, kalau kita mampu sediakan teh ais dengan roti, kita sediakan. Okey, kita sekadar kemampuan kita untuk sediakan jamuan tadi kepada tetamu. Okey, yang seterusnya, tidak bermegah dan riak. Jangan kita nak menunjuk tu, yang nak menunjuk ni. Okey, kita tak bermegah-megah dengan benda yang kita ada. Kita kena jaga akhlak kita. Okey, itu cara macam mana kita nak layan tetamu tadi. Yang seterusnya, kita makan bersama-sama tetamu. Contoh, kalau tetamu datang, kita sediakan makanan tadi, roti ataupun kuih-kuih kan. Kalau kita nak bagi layanan yang elok kepada tetamu, kita makan bersama-sama tetamu. Kita jemput tetamu makan dan kita makan bersama-sama dengan tetamu. Itu cara layanan dengan baik. Okey, kita nak macam mana cara layanan baik kepada tetamu. Okey, yang seterusnya, beri keselesaan kepada tetamu. Okey, kita bagi dia keselesaan. Kita contoh, tetamu nak bermalam dekat rumah kita, kita sediakan ruang untuk dia tidur. Contoh, dia nak solat, nak tumpang solat dekat rumah kita, kita sediakan ruang untuk dia solat. Kita beri keselesaan kepada tetamu. Itu kita layan elok-elok lah. Kita layan dengan cara yang baik. Dan yang terakhir sekali, ikhlas melayan tetamu. Kita kena ikhlas melayan tetamu. Kita kena ikhlas lah. Kita kena pastikan yang kita betul-betul ikhlas. Kita kena layan tetamu, layan dengan cara yang elok, yang baik. Okey, ini layanan baik kepada tetamu. Yang seterusnya, kita tengok hikmah kedatangan tetamu. Ada hikmah dia, ada benda baiknya. Bukannya tetamu datang ni sekadar datang sahaja. Okey, yang pertama, mengikut sunnah Rasulullah. Kita nak raikan kawan-kawan kita, itu adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah sentiasa pergi jumpa tetamu, datang tetamu, ataupun dia pergi menziarahi tetamu. Okey, mengikut sunnah Rasulullah. Okey, yang kedua, dimurahkan rezeki. Tetamu datang ni dia bawa rezeki, bukan datang saja-saja. Okey, dia bawa rezeki, dimurahkan rezeki. InsyaAllah kalau kita layan tetamu datang,
yang kita layan elok-elok, kita akan dimurahkan rezeki. Yang seterusnya, menjalinkan hubungan mesra, dan mengeratkan silaturahim. Okey, kalau tetamu datang, biasa kita raikan dia, tetamu yang datang, kita dapat menjalinkan hubungan antara kita dengan tetamu tadi. Dengan cara, tadilah kita datang, tetamu datang ziarah kita. Dengan daripada situ, dengan secara tidak langsung, kita dapat mengeratkan silaturahim antara kita dengan tetamu tadi. Itu hikmahnya, itu kesan baiknya kalau tetamu datang ke rumah kita, tetamu berkunjung ke rumah kita. Okay, yang terakhir sekali akan menjadi contoh yang baik. Kita layan tetamu elok-elok, itu adalah salah satu contoh, okay, yang baik. Kita akan jadi role model, okay, akan jadi rujukan, okay, menjadi contoh yang baik. Itu hikmah kedatangan tetamu. Ada hikmah tahu, kalau kita layan tetamu elok-elok, tetamu datang ziarah rumah kita, itu hikmah dia. Okay, ini adalah 5 hikmah kedatangan tetamu. Okey, yang seterusnya kita tengok iringi kepulangan tetamu. Semasa tetamu nak balik dan nak pulang ke rumah, bukan kita sekadar biar je dia balik macam tu. Ada cara, ada adab dia, macam mana kita nak waktu tetamu nak pulang tu, kita mesti iring kepulangan tetamu. Yang pertama, ucapkan terima kasih kerana sudi bertamu. Kita ucapkan terima kasih sebabnya tetamu yang datang ni dia bawa rezeki. Dia bukan datang saja-saja. Jadi kita ucapkan terima kasih sebab sudi datang ke rumah kita, sudi bertamu ke rumah kita. Yang seterusnya, bersalaman. Kita bersalaman dengan tetamu tadi. Okay, yang seterusnya, menghantar tetamu hingga ke kenderaan. Kita bawa, kita iring tetamu tadi sampai ke kereta dia, ke kenderaan yang dia datang tadi. Itu cara macam mana kita adab dia, kita nak melayan tetamu, kita nak iring kepulangan tetamu. Yang seterusnya, mengiringi kepulangan tetamu. Kita ulang, kita tunggu sampai dia pergi. Bukan dah tu kita tinggal je macam tu. Itu bukan adab. Adab yang betul, kita pastikan dia dah tinggalkan kawasan rumah kita. Itu adab dia. Dan yang terakhir sekali, bersalaman. Okey, sama macam tadi. Ini cara 5 macam mana kita nak iring kepulangan tetamu tadi. Okey. Yang seterusnya kita tengok faedah melayan tetamu. Ada kesan baiknya. Apa faedah kalau kita melayan tetamu tadi dengan cara yang baik? Pertama, akan bertambah keberkatan hidup. Hidup kita akan berkat. Kita melayan elok-elok tetamu tadi, hidup kita akan berkat. Yang kedua, akan mendapat pahala. Betul lah tadi, kita melayan elok-elok, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat pahala. Yang akan disayangi masyarakat, akan disayangi orang-orang sekeliling sebab kita layan tetamu dengan elok. Yang seterusnya, mengukuhkan silaturahim. Okey, bila tetamu datang, kita buat elok-elok, kita layan elok-elok, kita bagi tetamu tadi datang ziarah dalam keadaan yang selesa. Okey, kita dapat mengukuhkan, menguatkan silaturahim antara kita dengan tetamu tadi. Okey, yang seterusnya, disayangi Allah dan Rasul. Itu faedah yang paling utama. Kita layan tetamu elok-elok, kita jaga perasaan dia. Okey, akan disayangi Allah dan Rasul. Kita akan disayangi Allah dan Rasul. Dan yang terakhir sekali, akan diampunkan dosa. Kita layan dengan elok tetamu tadi, kita akan diampunkan dosa oleh Allah. Okey, ini faedah. 6 faedah kalau kita layan tetamu elok-elok. Okey, yang seterusnya, akibat tidak beradab dengan tetamu. Ada juga, kalau kita tak amalkan adab dengan tetamu, ada kesan buruk dia, ada benda yang tak elok. Okey, akibat, kesan daripada kalau kita tak mengamalkan adab dengan tetamu, kita tak beradab dengan tetamu. Okey, yang pertama, jauh dari rahmat Allah. Okey, tadi kan maklimah dah bagi tahu, tetamu yang datang ni dia bawa rezeki. Jadi kalau kita tak beradab dengan tetamu, akan jauh daripada rahmat Allah, daripada kasih sayang Allah. Yang seterusnya, hubungan silaturahim terputus. Kalau kita tak beribadat kita tak beradab dengan tetamu tadi, hubungan silaturahim akan terputus. Maksudnya tetamu tak nak ziarah dah di rumah kita kalau kita tak beradab dengan dia. Kalau kita tak beradab dengan tetamu, okey, hubungan akan terputus. Tidak akan disayangi oleh masyarakat. Okey, masyarakat akan rasa tak suka dengan kita sebab kita tak beradab dengan tetamu. Yang seterusnya, dimurkai Allah dan Rasul. Allah akan marah, Allah akan murka. Rasul pun sama, Rasul akan murka sebab kita tak beradab, kita tak mengamalkan adab, kita buat jahat, kita tak bagi keselesaan kepada tetamu, kita akan dimurkai, Allah akan marah dengan kita.
Okey, yang seterusnya paling utama akan dapat dosa. Maka dapat dosa lah kalau kita tak beradab dengan tetamu. Okey, dibenci masyarakat. Sama macam Alim, tak disayangi masyarakat, dibenci masyarakat, benda yang sama. Kita akan tak suka, masyarakat akan tak suka dengan kita sebab kita tak beradab dengan tetamu. Okey, ini ada 6 akibat kalau kita tak beradab dengan tetamu. Okey, jadi sekadar ini dulu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan tengok pada topik yang akan datang. InsyaAllah pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.